kuis saya ada 2 lah kan. Kiranya kalau kita ikut daripada, saya ingat kuis 3 Kuis 3? Kuis 4 Warna ada buat 2 kuis ke? Saya tak ingat sangat. Okay. Kiranya mungkin saya tulis kuis 1, kuis 2 je lah. Okay. Kuis 1, kuis 2. Ni saya punya lah. Okay, kuis ni 10 markah. Tapi dia 5% saja. Kuis 2 pun sebenarnya saya tak decide lagi. Saya sama juga 10 markah, 5% juga. Jadi ni kedua ni adalah 10%. Tapi kalau awak tengok balik performa tu, tutorial pun 10%. Okay. Tutorial ni saya boleh kata hampir keseluruhan markah 10% tu adalah daripada kehadiran. Tapi mungkin ada tambahan sikit lah. Pelajar yang mungkin 1 markah atau 2 markah pelajar, saya minta tutor menilai pelajar sendiri yang contribute dan sebagainya, mungkin dia akan lebih 1 atau 2 markah. Okay. Jadi basically kalau awak dapat 8/10 ataupun 9/10 ke, okay, tak ada masalah. Okay. Sebenarnya saya tak decide lagi berkaitan dengan tutorial tu. Mungkin saya ambil 10% keseluruhan. Kalau awak datang penuh, dapat 10%. Kemudian siapa yang contribute, dia akan dapat extra. Mungkin begitu. Saya pun tak pasti lagi. Sebab saya kena tanya juga dengan ketua program sama ada perkara tersebut dibenarkan. Maksudnya kita bagi extra marks. Okay. Tapi saya fikir kalau ikut pengalaman saya, kebanyakan pelajar dia akan dapat 9, 10 gitulah. Okay. Persen. Jadinya berbanding dengan kuis ni, sama je dia punya portion ni kan. 10% dia punya percentage dia. Okay. Tapi kuis susah nak score. Tutorial senang nak score. Kan. Jadinya saya harap benda tu dia compensate awak punya kekurangan dalam kuis. Okey. Kemudian kita tengok pelajar ini. Ini soalannya, saya rasa kebanyakan pelajar dia akan dapat soalan yang lebih kurang sama, cuma dari segi susunan ni berlainan. Sebab setting ni saya shuffle dia punya soalan dan ada banyak set soalan sebenarnya. Mungkin awak tak dapat persoalan yang macam ni. Okey, tapi jenis sama. Kemudian saya shuffle dia punya soalan. Saya shuffle dia punya, kalau macam ABCD ni pun di shuffle juga. Mungkin ada pelajar dapat soalan yang sama, tapi jawapannya dia tukar-tukar dia punya susunan dia. Okey, cuma untuk tukar-tukar jawapannya hanya applicable pada satu soalan je lah, sebab satu soalan dia yang ada pilihan jawapan. Okey, so kita tengok kat sini, kita nak kamikan apakah nilai sekian-sekian dx dy. So, kita boleh buat, awak pun boleh try sama-sama. 02 4 tolak y kuasa 2 s kuasa 2 y kuasa 2 dx dy. Okey, so kat sini kita nampak ni x kuasa 2 y kuasa 2 mungkinlah kita akan kena tukarkan dia kepada r kuasa 2 mungkin lah. Okay, so dx dy kita ada ni adalah dA kan. So dia mungkin adalah kalau kita tukarkan dia r dr dθ. Okay, kemudian ni adalah persamaan bagi apa ni x, maka di sini pun x sama dengan kosong. Ni adalah x sama dengan 4 tolak y kuasa 2. Okay, so kalau kita manipulate, kita dapat 4, iaitu satu bulatan dengan pusatnya 0, jarinya 2. Jadi kalau kita nak lukis, kita ada bulatan. Okay. Untuk keseluruhan bulatan, persamaannya x kuasa 2, iaitu persamaan ni lah. Okay. Tapi sekarang ni kita tengok kita punya persamaan ni berlainan sikit. Dia ada apa yang kita manipulasi daripada persamaan penuh bulatan ni. Jadi kita ambil yang positif saja. Bila positif maksudnya bila kat sini x positif bermaksud x yang lebih besar ataupun sama dengan kosong. Maka kita ambil yang bahagian sini. Jadinya kita boleh tulis ini adalah x sama dengan 4 tolak y kuasa 2 negatif. Yang belah kanan ni x sama dengan 4 tolak y kuasa 2 positif.
Okey, positif ni maksudnya positif ni bermula daripada sini untuk keseluruhan lengkung ni. Okey. Kalau negatif juga termasuk titik yang dekat sini. Kalau negatif. Sebabnya kalau kita gantikan y sama dengan 2, kita akan dapat x sama dengan negatif kosong, which is kosong, iaitu titik 2 kat sini. Okay. Jadinya untuk mana-mana lengkung, positif ataupun negatif, titik yang berada di sempadan ni mesti kena diambil kira lah. Maksud saya titik tu termasuk juga. Okey, jadi kat sini kita dah ada, kita boleh jadinya kat sini kalau kita, ini adalah perwakilan ataupun parameterization daripada Cartesian, kita boleh tukarkan dia kepada koordinat kutub. Tapi kita tak habis lagi. Jadi kita tengok kat sini, ini adalah y, maka di sini y sama kosong, y sama dengan 2. Jadinya kita akan ambil y sama kosong sampai 2, maka kita akan ambil sini ke atas lah. Maksudnya kawasan ni lah. Okey. Iaitu persilangan antara yang ke kanan di sini dan ke atas di sini. Okey. Jadinya kita okey, ni yang kita nak. Kita namakannya sebagai R. Okey, so kalau kita tukarkan batas ni kepada koordinat kutub, tak ada masalah sebab kita mudah je nak terangkan dia. Okey, jadinya kat sini R sama dengan R theta, yang mana R daripada 0 sampai, saya tinggal 0 sampai 2, kemudian theta daripada 0 sampai pi per 2. Okey, seperti yang saya cakap, kenapa kita ambil, maksudnya seperti yang saya cakap sebelum ni, kenapa kita ambil R daripada 0 sampai 2? Sebabnya kalau kita ambil, let's say R sama dengan 2. Kalau R sama dengan 2, ini bermaksud kita hanya pertimbangkan titik-titik pada bulatan sahaja. Kan? Outer points ni. Iaitu titik-titik di sini. Okey, ini memang titik R sama dengan 2. Kenapa saya cakap begitu? Sebabnya jarak antara titik ni, okey, jaraknya adalah 2. Walaupun pada mana-mana bahagian bulatan pun. Okey, tapi kita bukan nak tu. Kita nak keseluruhan titik pedalaman, termasuklah juga titik sempadan. So, titik pedalaman ni yang dalam ni lah inner points, dan juga titik yang berada di sempadan. Jadinya that's why kita ada tanda ketaksamaan di sini, kan. Okay, tanda less than. Kemudian kalau kita lukis satu jalur daripada pusat sampai sini, okay, jadi titik-titik itu berada di sinilah, kan, jaraknya sentiasa kurang daripada 2 ataupun sama dengan 2, kemudian lebih besar ataupun sama dengan 0. Kemudian sama juga, jadi kita ubah theta, di sini theta 1, kita dapat macam tu juga. Dia tak berubah untuk apa-apa nilai theta pun. Okey, jadinya R mestilah 0 sampai 2, theta daripada 0, sini theta sama 0 sampailah pi per 2. So kita ada ni. Okey, jadi rantau kita senang untuk kita terangkan dalam koordinat kutub. Ini pun okey, kita boleh gunakan cos R kuasa 2, dan ni pun memang of course lah, sini kita boleh gantikan daripada koordinat Cartesian kepada koordinat kutub. Kemudian kat sini macam mana, kan? Oh sorry, ni sekali lah. Jadinya kita boleh terus gantikan. Jadi saya nak guna A. Yang terpulang lah nak guna apa, yang saya nak wakilkan dengan A saja. Jadinya saya ada cos R kuasa 2 R dr d theta, kemudian
saya nak buat R di dalam dulu baru theta. Jadi R daripada, tengok kat sini, 0 hingga 2, theta sama dengan sini, 0 hingga pi per 2. Sekarang nak kamikan, macam susah kan? Kita boleh buat juga, let's say kat sini kan, nak buat macam mana. Kalau sebelum ni selalu saya kata macam kita boleh buat macam di theta. Saya nampak ni, saya rasa dia adalah cos kan, dia tak boleh wujud macam tu je, dia mesti datang daripada sin. Jadi saya try buat sin R cos 2. Jadi kalau saya bezakan di luar dulu, iaitu sin bezakan kepada terhadap theta, kita dapat cos R cos 2. Kemudian kita bezakan yang di dalam pula, kita dapat darab 2R, which is 2R cos R cos 2. Okey, so kat sini sama kecuali tak ada 2. Okey, jadinya kalau kita secara mudahnya lah kita boleh buat begini. Kalau kita bawa 1/2 kat sini, kita dapat R cos 2. Kalau kita kamikan terhadap theta, terhadap R. Okay, sebenarnya kena guna kameran tak tentu kan, kameran kena gantikan radian guna R, kita kena gunakan R macam R prime ke kan, simbol yang berlainan sikit kan. Tapi secara mudahnya begitulah. Okey, kita bezakan, kita kamirkan, dia tak akan bagi apa-apa kesan, jadi kita boleh terus dapat begini. Dari sini dia tak berubah. Okey, sebenarnya kita nak kamirkan terhadap R, kita boleh letak sini lah. Okey, jadinya ini sama macam di sini. Jadi kita boleh gantikan dengan okey. So kita dapat, okay, saya ambil semua ni, saya gantikan dengan 1/2 sin R 2 di theta. Okey. Kemudian saya dapat, kita letak luar, sin 4 tolak sin kosong. Okey, so sin kosong adalah kosong, ataupun buat macam ni je, kosong. Jadi sin 4 kita boleh keluarkan dia. Jadi kita tinggal di theta ataupun 1. Jadi ini adalah sin 4 dan 2. Kita kamikan, kita dapat theta daripada 2 kosong dengan sin 4 pi per 8 kan. Oh sorry, tak betul lah. Okay, saya darabkan dengan sini pi 2 kali 2 kan, iaitu 4. Okay, so jawapannya inilah. Okay tak? Yang lain, yang untuk soalan yang salah tu, macam mana salah di bahagian mana? Dapat kesan ke? Ada antara awak yang salah bahagian ni? Boleh ke kalau ada sesiapa nak cakap kenapa dia salah ke, salah kameran ke? Adakah? Kalau tak jelas sangat yang kat sini, awak boleh buat macam, let's say kita fokus pada yang ni. Oh, sorry. Okay. Kita nak kamikan, sebenarnya kita bukan nak, so kita zoom lah.
Kita zoom, kita nak selesaikan yang ni. Macam mana? Kan? Jadinya, kat sini, let's say, kita nak 2 cos R kuasa 2 R dr d theta. Okey, katalah awak tak pasti nak buat macam saya ni kan, awak nak buat macam ni kan, maksud saya di sini awak tak pasti, jadi awak boleh buat substitution ataupun penggantian. Contohnya awak buat ambil U sama dengan R kuasa 2, jadinya du dr sama dengan 2R. Okey, jadinya yang ni kita tak nak yang belakang ni, sorry, saya silap. Kita tak nak d theta. Kita nak selesaikan R, yang integran yang dalam ni je. Okey, jadinya kat sini kita ada U sama dengan R kuasa 2. Kita ambil yang dalam ni sebab kita nampak dia macam merumitkan keadaan. Kita gantikan dia dengan U supaya lebih mudah. Jadi kita dapat du dr adalah bezakan terhadap jadi 2R. Kemudian kita dapat dr sama dengan 1/2R. Betul ke ni? Dia sama kuasa 2 du. Sekejap ya. Du dr sama dengan 2R. Jadinya dr adalah 1/2R du. Sekarang ni kita dah dapat pergantian kat sini. Dr kita akan gantikan dengan sebutan U. Tapi di sini R. Jadi kita gunakan. Okay, jadinya dia adalah R adalah punca kuasa pada U. Okey, jadinya dr ni akan kita gunakan U. Kan? Tak ada sebutan R pun di sini. Kemudian apa lagi? Sini jadi cos U. Cos U. Sama ada macam ni atau kita nampak 1/2 du sama dengan, kan, saya bawa 2 ke sini, R saya bawa naik atas, R dr. R dr adalah sini. Kan? Sama jugalah macam ni, cuba nanti awak akan darab dia akan hilang juga. Okey, jadinya daripada sini kita bawa 2 ke bawah, kita bawa dr ke atas, akhirnya kita dapat yang ni. Dan R dr ni adalah sebenarnya sebutan di sini. Jadi senang, setengah du je sebenarnya benda tu. Kemudian yang ni jadi cos U. Cos U senangnya nak kami kan, iaitu sin, dapat sin U. Kan? Dan di sini du. Tak ada darab apa-apa pun. Jadinya, kita tengok ini pula. R sama dengan kosong. Ini bermaksud U sama dengan kosong kuasa 2 iaitu kosong. Okay? Ini pada batas pula kan. Kemudian R sama dengan 2 bermaksud U sama dengan 2 kuasa 2 iaitu 4. Jadi keseluruhan ni, okey, itu bila kita tukar, kita kena tukar semua. Okey, kalau R dah tak ada R dah, semua jadi U. Okey, so R sama dengan kosong maksudnya sini, U sama dengan kosong. R sama dengan 2 bermaksud U sama dengan 4. Cos tak ada apa-apa kan, cos tak ada, bukan R bukan U. Okey, cos sini R kuasa 2 iaitu U, cos U. Dan R dr adalah setengah du. Okey, senang ni nak kamikan ni kan. U sama dengan kosong, 4, saya susun balik cos U du. Simple je. Cos U, kamikan terhadap du, terhadap U, mesti awak dapat sin U. Okey, U sama dengan kosong, 4, 1/2. Kita dapat setengah sin 4 tolak sin kosong. Okey, iaitu sin 4, buat golongan pun tak apa, 2. Kan, iaitu kita selesaikan yang di sini. Kan, yang dalam ni. Kan, kemudian kita teruskan dengan kamera yang lain. Okay. Jadi, ia terpulang pada awak.
nak buat macam mana? Okey, selalunya dalam kelas saya tunjukkan yang ni lah kan. Sebab yelah awak dah banyak kali kan jumpa kamiran perbezaan kan. Jadi saya anggap awak dah tahulah. Tapi just in case kalau awak tak tahu, gunakan penggantian pun boleh. Gini kan. Ambil R kuasa 2 sama dengan U. Dan bila penggantian, kita kena pastikan penggantian tersebut memberikan hasil yang lebih mudah daripada soalan yang asal. Okey, ada apa-apa ke yang masalah untuk soalan awak sendiri? Sebab saya tak tahu kan awak dapat soalan yang mana. Ya? Tak ada Okey. Ataupun kalau yelah, kalau lepas nak tanya pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadinya kat sini kita tengok soalan 2. Okey. Ni betul semualah kan. Kita nak kita nak nilaikan begini. Berikan jawapan anda dalam sebutan 4 tempat perpuluhan. Okey. Sorry, saya nak tulis ni soalan 1. Ini soalan kenapa dia tak gerak. Okey, ini soalan 1. Soalan 2. Okey, nilaikan kosong. Saya nak guna hitam. Okey. Nilaikan kosong 1 y per 2 1 per 2 cos x kuasa 2 dy. Kebetulan pelajar ni dapat fungsi yang lebih kurang sama untuk soalan 1 dan soalan 2 kan. Tapi tak sama juga. Sebab tadi x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Okey, jadi nak buat macam mana? Bila dapat soalan, kita tengok begini. Okay, katalah kita gantikan U sama dengan X kuasa 2. Kita gantikan. Katalah kita cuba. U sama dengan X kuasa 2. Kemudian du dx sama dengan 2X. Okey, kemudian apa lagi? Dx. Okay, kita nak yang ni. Dx sama dengan 1 per 2x darab du sama dengan du. 2x adalah ni, 2 je u. Okey kot. Sekejap. Boleh ke macam tu? Okey, tak apa, kita try je. Kemudian bila x sama dengan y per 2, maka u sama dengan ni y per 2 kuasa 2. Walaupun tak perlu. Boleh. Tak apa. X sama dengan setengah, maka u sama dengan 1/4. Okay. Jadi kita nak cuba kamikan yang di sini. Jadinya ni adalah ni adalah X setengah. Okay. Jadinya sini kita gantikan U sama dengan Y per 2, Y kuasa 2/4. Dan sini U sama dengan 1/4 cos X kuasa 2 adalah U. Okey, senang ni, macam-macam senang. Dx adalah du bahagi 2 U. Okey, jadi makin susah sebenarnya. Kan, sebab dahlah dia punca kuasa U. Kemudian dia berada di bawah. Kan, maksudnya kita ada kat sini integran kita sekarang adalah cos U. 2 ni kita boleh letak kat luar.
begini. Ataupun U kuasa negatif setengah cos U. Kan lagi susah sebenarnya kita nak kamikan dia. Okey, jadinya saya rasa bila saya tengok ni, saya rasa okey, kita sekarang ni kamikan dx. Apa kata kalau kita tukar tertib kamiran? Kita tukar kepada dy dx. Okey, kat sini kita tak ada x kuasa 2, y kuasa 2 kan. Kalau ada sini kita kata mungkin kita boleh gunakan gantikan dengan koordinat kutub. Tapi dalam kes ni tak ada. Dan rantau kita pula bukan rantau bulatan. Kan? Sebab ini x sama dengan y per 2 ataupun y sama dengan 2x adalah graf linear. Kan? Graf gaya lurus. Okey, jadi saya rasa cara yang terbaik adalah kita tukarkan dy dx. Kemudian satu lagi, kita tengok integran dia. Kalau integran dia, kalau tak ada y, hanya x saja. Jadi bila kamikan terhadap dy, senanglah. Sebab ni akan dianggap sebagai pemalar. Maka kita hanya perlu tambah y saja di belakangnya. Darabkan dengan y lah maksud saya. Okey, jadi kita tukar kamiran. Maaf, kita tukarkan tertib kamiran. Cuma isu dia macam mana kita nak letakkan kita punya kita kata kita punya batas tu macam mana. Ini. Okey, jadi kita lukislah. Cara paling senang lah, saya rasa. Jadi ni x sama dengan y per 2, ni y sama dengan kosong, y sama dengan 1. Okey. Jadinya ini x, y, dan kita ada y sama dengan kosong, y sama dengan 1. Begini saja. Okay, so in between. Kemudian, x sama dengan y per 2. Okay. Jadi, x sama dengan y per 2 yang bermaksud y sama dengan 2x. Okay, jadi, kalau ni 1, ni 1. Sekejap ya. Y sama dengan 2x. Maksudnya, saya kena panjangkan sikit. Tapi tak apa. Okay, 1 bahagi 0.5. Maksudnya kalau kat sini, graf kita begini. Maksudnya sini 0.5, nilainya 1 kan. Sebab 1 bahagi 0.5 adalah 2. Jadi kita dapat ni. Kemudian satu lagi, x sama dengan setengah. Ini tadi x sama dengan y per 2 ataupun y sama dengan 2x. Dan satu lagi, x sama dengan x sama dengan setengah. Setengah, memang ni pun setengah. Kan? Kita tulis setengah lah, bukan 1 per 2. Hilang pula saya punya notes. Ya, nak tulis setengah. 1 per 2. Okey, x sama dengan setengah. Kemudian x sama dengan y per 2, 0 sampai 1. Okey, jadi yang mana satu rantau kita ni? Okey, rantau kita adalah ni. Sebabnya kita tengok kat sini, x sama dengan setengah ni adalah di atas. Kan, batas atas kan. Jadinya sini. Kemudian x sama dengan x sama dengan y sama dengan 2x ataupun x sama dengan y per 2, iaitu lengkung ni dia adalah di bawah. Okey. Kemudian batas luar, batas untuk y, iaitu yang berada di luar ni adalah 0 hingga 2. Maksudnya, 0 hingga 1. Maksudnya, awak akan ada jalur macam ni. Awak akan gerakkan jalur ni naik ke atas daripada 0 sampai y sama dengan 1. Bila dalam perjalanan awak nak naik, ini adalah batas bawah ataupun batas belah kiri lah kan. Ini adalah kanan. Dan awak naik lagi. Okay. Ini adalah kiri, ini adalah kanan. Okay. Kiri masuk batas bawah lah kan. Sama juga. Ini adalah kiri. Sampailah habis. Jadinya sepanjang perjalanan awak nak bergerak daripada daripada y sama 0 hingga y sama 1, sentiasa batas kiri awak adalah
X sama dengan Y per 2 atau batas bawah awak. Dan sentiasa batas yang lebih besar iaitu batas kanan ni sentiasa adalah X sama dengan setengah. Okay, jadinya memang betul gambar ni menunjukkan batas dalam soalan yang asal iaitu yang ni lah. Okay, jadinya ni rantau kita. Okay, ataupun kita boleh lukis mula. Kita ada begini, begini. Oh, sorry. Saya ikut skala. Lebih kurang setengah, kosong, adalah 1. Kemudian ini adalah graf Y ataupun X sama dengan Y per 2 ataupun Y sama dengan 2X. Jadi sekarang kalau awak nak kamikan terhadap Y dulu, X kemudian, maka awak ada jalur begini. Start daripada sini lah kan awak nak akan gerakkan dia sampailah X sama dengan setengah. Jadinya awak punya batas adalah X sama dengan Y sama dengan, okay, S awak akan gerakkan, pada arah X awak akan gerakkan daripada kosong sampai setengah. Dalam awak menggerakkan X ataupun jalur ni daripada kosong sampai setengah, batas bawah awak sentiasa Y sama dengan kosong. Jadi di sini kosong. Batas atas sentiasa nilai yang berada pada lengkung ataupun garis lurus ni, iaitu garis lurus yang ini. Okey. Jadi nak tulis yang mana? Kita tulislah yang Y, iaitu Y sama dengan 2X. Kemudian dah kita ganti balik, masukkan je. Okay, sini dah settle. Oh, sorry, mana pada kerja. Okay, sini dah settle. Jadi cos kita tak tukar apa-apa. Maksud saya pada integral ni kekal cos X cos 2. Tapi kita punya batas atau kita punya tertib ataupun turutan kamiran kita adalah dy dx. Bukan dx dy. Kita terbalikkan dia kan, sebab kita gerak ke arah sini kan, dalam masa pergerakan tu pada y yang berubah. Jadi kita akan buat y dulu barulah x. Okey, kemudian kita nak kamikan dia. Cos x cos 2 kamikan tak ada y, di sini tak ada nilai y, jadi dia kekal. Jadi saya tulis cos x cos 2. Saya letak y di depan lah. Kalau saya letak kat belakang nanti keliru pula. Kemudian y sama dengan kosong 2x dx. Kemudian saya gantikan x sama dengan kosong setengah. Ganti terhadap y. Tengok y, jangan di terhadap x pula, nanti tak selesai nanti. Jadi kita dapat 2x ganti dalam y cos x cos 2 tolak y sama kosong, so 0 kan, habislah, ini tak perlu. Dx. Sekarang kita nak kamikan 2x sekian-sekian panjang kan. Okey, sama juga macam tadi kita buat u, kita boleh gunakan u sama dengan x cos 2. Walaupun saya nampak boleh buat secara terus ni. Du dx sama dengan 2x. Yang bermaksud du sama dengan 2x dx. Dan ni cukup cantik lah. Sebab ni adalah dx, iaitu sini. Ni adalah 2x, iaitu sini. Jadinya, dua sebutan ni akan hilang dan digantikan dengan satu sebutan, iaitu d. Cos kekal, x cos 2 jadi u. Okey. Jadi, senang je. Kita tukar semua. Oh, sorry, tak habis lagi. Bila x sama dengan kosong, ini menunjukkan u sama dengan kosong, cos 2 iaitu kosong. Bila x sama dengan setengah, okay, batas atas, maka u sama dengan setengah cos 2 iaitu 1/4. Okay. Jadi kita gantikan semua x dengan u.
Jadi X kosong dapat U sama dengan kosong. X tengah dapat U sama dengan 1/4. 2X dx jadi du kat sini. So, du cos X kuasa 2 jadi cos U. Okey, itu saja. Jadi kita kamikan cos U kita dapat sin U. Okey. Jadi kita selesaikan sin 1/4 tolak sin kosong. Sin kosong adalah kosong dapat sin 1/4. Okey. Inilah. So kita boleh, tapi saya minta awak masukkan kan kita nak menilai perpuluhan, jadinya type saya nak gunakan Python, so saya gunakan import numpy snp yang saya nak kira sin 1/4. So saya buat np daripada numpy punya package ni, iaitu np dot sin, kemudian 1/4. So 1/4 saya buat 1/4 ataupun 1.0 bahagi 4. Okey. So dapat 0.2474. Sebab kat sini 1 bahagi 4 macam dalam C++ yang kita belajar, 1 bahagi 4 dia akan truncate, dia akan buang awak punya titik perpuluhan tu. That's why sini saya kena guna 1.0 bahagi 4 ataupun kita boleh guna, kita tahu 1 bahagi 4 adalah 0.25, so kita guna 0.25. Okey, dia akan bagi jawapan. So 0.2474. Okey, ada masalah ke kat sini? Okey. Boleh tanya kalau ada masalah. Contohnya kalau function awak tu susah ke, awak rasa susah ke, macam itulah. Masa lagi. Okey, kalau tak ada tak apa, kita teruskan. Sorry, ada berapa minit lagi? Ada 22 minit lagi. Okay. Dapatkan nilai kehamilan sebegitu yang mana R ini adalah rantau pada sukuan pertama dalam bulatan. Okey. Berikan jawapan anda dalam 4 tempat perpuluhan. Okey, kat sini cuba kita tengok rantau ni adalah bulatan. Bila rantau bulatan, dia lagi senang kita gunakan koordinat kutub. Ataupun kalau 3 dimensi, kita boleh gunakan silinder ataupun sfera, ikut keadaan. Okey, ini untuk 2 dimensi, kita gunakan koordinat kutub. Rahsia-rahsianya lah. Yang kita tengok kat sini, 9 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. So, ni adalah Z. Jadinya, ataupun F. Jadinya, ini pun sebahagian daripada kata macam bulatan lah, ataupun sebenarnya tak perlu pun. Tengok 9 tolak X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Kita letak X kuasa 2 dan Y kuasa 2 dalam kurungan. Jadi kita boleh gantikan dengan R kuasa 2. Okey, jadinya tengok rantau kita. Oh, ini kerja saya. Okey, ini tadi soalan 2, soalan 3. Okey, so kita ada apa saya nak buat ni? Menghitung rantau kita ni. Rantau kita adalah sukuan pertama dalam bulatan. Saya tak payah lukis, tak apa kan? Sebab dia dah nyatakan dengan jelas kan? Ini adalah X, Y, kita cari dia 3. Kita sukuan pertama. Sukuan pertama adalah sini. Okay, kalau 3 dimensi dikata oktan yang pertama. Oktan pertama apa yang belah sini lah. Belah X positif, Y positif, Z positif. Jadi sukuan pertama X dia besar 0, Y besar. Okay, kalau oktan saya lalunya, okay, X dia besar dari 0, Y dia besar sama dengan 0, sorry, dia sama dengan juga ni. Z dia besar ataupun sama dengan 0. Okay, jadi kes kita yang ni. Jadinya of course lah di sini. Kita boleh tulis dalam koordinat kutub. Let's say ni adalah R. Maka kita ada, R theta. Yang mana R daripada, kita nak semua ni. Jadinya kita bukan ambil R sama dengan 3. Tapi kita ambil R antara 0 dengan 3.
semua titik yang berada di dalam ni termasuk theta daripada 0 sampai pi per 2. Macam tadi juga lebih kurang. Okey. Tu. Kemudian kita tengok kita punya selesai untuk batas. Kemudian di sini pula 9 tolak x kuasa 2 y kuasa 2, integran kita kan. Integran 9 tolak x kuasa 2 y kuasa 2. Kan, jadi dia adalah 9 tolak r kuasa 2. Sebab kerana x kuasa 2 y kuasa 2 sama r kuasa 2. Okey, kemudian apa lagi? dA. Sudah tentulah dA dalam koordinat kutub adalah r dr d theta. Oleh itu, kameran kita menjadi, okey, tadi begini, dia menjadi 9 tolak r kuasa 2. Dan dA kita ambil r dr d theta, r daripada 0 hingga 3, theta daripada 0 sampai pi per 2. Okay, sekarang kita nak kamikan tanda r. Sebelum ni saya tunjukkan, kita nampak ni kita rasa oh ni adalah kuasa setengah. Mungkin dia adalah kita rasa-rasalah dia mungkin adalah 9 tolak r kuasa 2 kuasa 3 per 2. Sebab bila bezakan kita dapat 3 per 2 begini. Kemudian bezakan ni dah selesai. Sebab ni punca kuasa adalah kuasa setengah kan. Kemudian tolak 2r. Jadi kita dapat negatif 3r 9 tolak r kuasa 2. Jadi kita ada ni iaitu di sini. Kita ada r iaitu di depan ni. Jadi negatif 3 je kita kena bawa ke sebelah, iaitu kita kena bahagikan dengan negatif 3. Boleh juga kan? Ataupun mungkin saya pun tak cuba, saya pun tak ingat-ingat lupa. Kita boleh ambil, let's say kita ambil u sama dengan 9 tolak r kuasa 2. Kemudian du dr, kita ambil integran. Yang dalam. Okay, u sama dengan 9 tolak r kuasa 2. Du dr adalah negatif 2r yang bermaksud r dr. Dalam kes ni kita tak fokus pada theta sebab dia adalah kameran yang kedua. Kita fokus pada r dulu. Kita nak gantikan dengan u. Jadinya di sini kita nampak r dr. Jadi kita ada r dr iaitu kita dapat negatif setengah du sama dengan r dr. Ini dah cukup baik dah ni. Sebab kita boleh gantikan ni dengan du darabkan dengan negatif setengah. Negatif setengah kita boleh bawa keluar sebab dia pemalar. Kemudian mana lagi? Kemudian r sama dengan kosong menunjukkan u sama dengan 9. R sama dengan 3 menunjukkan u sama dengan 9 tolak 3 kuasa 2 iaitu kosong. Ni berbeza. Ni kecil, ni besar kan? Tapi bila kita convert, yang ni besar, yang ni kecil. Jadi nanti kita kena terbalikkan dia. Okey, jadinya selesai. Oleh itu, kita buat yang dalam dulu. R sama dengan, 0, 3, 9 tolak R kuasa 2. R dr bermaksud, R sama dengan kosong bermaksud U sama dengan 9. R sama dengan 3 bermaksud U sama dengan kosong. Kemudian di sini jadi 9 tolak R kuasa 2 adalah U. Kemudian R dr adalah ni. Okey, sebenarnya awak boleh juga. Saya rasa tak ada masalah kalau awak nak assume U sama dengan punca kuasa ni. Saya rasa tak ada masalah pun. Okey, cuma kalau yang macam ni lagi senang nak kamikan lah. Saya rasa lah. Okay, awak boleh cuba. Okay, ambil U sama dengan punca kuasa 9 tolak R kuasa 2. Okay, berbanding dengan punca kuasa tu kita tinggalkan. Okay, dalam kes saya tinggalkan. Okey, kemudian di sini, kita dapat begini.
Saya keluarkan negatif setengah. U sama dengan 9, kosong. Okey. Jadi ini U kuasa setengah saya nak tulis. U setengah D. Sini tak boleh kamikan sebab bawah lebih besar pada atas. So kita kena terbalikkan. Negatif setengah. U sama dengan kosong. 9. Kita dapat negatif. Okey. So negatif kita buang. Okey. So saya dapat setengah. Kamikan U kuasa setengah. Jadi setengah tambah 1 adalah 3/2 bahagi 3/2. Kena kita evaluate, kita nilaikan dia. Sini. Jadi saya keluarkan 1/3 U darab U kuasa sorry bukan U, gantikan 9 kuasa 3/2 sorry, tolak kosong 3/2 1/3 9 punca kuasa kan 2 dapat 3 3 kuasa 3 27 kan, tolak kosong dapat 9. Okey, jadi ini tak habis lagi. 9 kita dah selesai yang di dalam je. Oleh itu kita masukkan semula, masukkan ke dalam kehamilan asal kita. Kita dapat theta sama dengan kosong. Yang kedua, dan integral ni semua habis. Kita dapat 9 di theta. Habis ni di sini. Kalau saya salah tu bagi tahu. Dapat 9 theta pi per 2 kosong. Dapat 9 pi per 2. Jadi pembelajaran ni di situ. Kita try 9, kita kira 9 pi per 2. Jadinya kat sini 9 pi. Pi adalah saya gunakan NP jadi label package daripada Python. 9 darab NPy sorry NP pi per 2 saya dapat 14.1372. So saya dapat mana saya punya ni 14.1372. Okey, jadi kat sini bila saya nak sini saya guna Python awak boleh guna Python dalam Spider macam saya tunjukkan sebelum ni, ataupun awak boleh guna dalam CMD awak kalau awak dah masukkan di dalam path. Macam ni saya gunakan terus. Jadi saya gunakan pi, saya kena tambah extension dia np.py. Kalau square root np.sqrt, maksudnya square root lah. 4 saya dapat 2. Itu Okey, apa-apa yang berkaitan dengan matematik selalunya dia kena tambahkan dengan np ni iaitu numpy. Jadi kita kena import dulu lah. Okey, tapi kalau saya nak keluar, sini saya boleh keluarkan. Kalau siapa yang nak install SageMath, awak boleh type SageMath. Dia tak keluar, saya tak tambah lagi kot. Awak boleh juga pergi dekat let's say SageMath. Awak tak perlu tambah np pun. Di sini sama ada awak boleh buka daripada awak boleh buka dia punya shell ke, ataupun kalau notebook dia akan keluar Jupyter lah. Okey. Sekarang ni kita buka dalam CMD kita, gini je. Kenapa ni? Sekejap ya. Yang ni kot. Jadi awak nak buat calculation cepat sikit lah. Okay, begini, dia keluar kat sini saja. Kalau awak pilih yang notebook, dia akan keluar Jupyter. Okay, jadinya kalau kita nak, kita tak perlu masukkan NP tu. Okay, boleh terus buat. Nampak pula dia nak set up. Soalan ke kalau bahagian ni? Panjang juga kan penjelasan ni.
Kita teruskan dia. Kita tengok soalan seterusnya, soalan 4. Kita ada 5 soalan kan. Dapatkan luas permukaan bagi bahagian paraboloid 2Z sama dengan X kuasa 2, Y kuasa 2 berada dalam silinder. X tambah kuasa 2, Y kuasa 2 sama dengan 4. Berikan jawapan anda dalam 4 tempat perpuluhan. Jadi ini kat sini kita ada silinder. Okey, silinder of course persamaan ni sama dengan bulatan ni sebab silinder adalah 3D. Okey, jadi di sini kemudian paraboloid. Paraboloid ni adalah pada kita kata pada Z kan. Okey, jadinya dalam kes ni kita ada saya tulis tadi ketiga, empat. Okey, so kita ada 2Z Y kuasa 2. Okey, so ataupun kita boleh tulis Z sama dengan 1/2 X kuasa 2, 1/2 Y kuasa 2. Okey, jadinya Z ni dia, ini persamaan ni memberi kita permukaan. Kan? Dia beri kita permukaan, tapi dia tak, jadinya kita punya rantau hanyalah dibatasi oleh silinder ni saja. Kita tak perlu nak kira pun. Jadinya kita, kalau kita tengok silinder kita begini, sorry daripada atas silinder tapak bulatan, kita ada Y, X, sebabnya kita ada begini, sama dengan 4, maka 4 adalah 2 kuasa 2 kan, so dapat jari 2. Jadi tapak kita memang betul-betul ambil daripada silinder tersebut. Kan, jadi kita tak perlu nak kira-kira lagi kan. Kita ambil je semua ni. Kalau semua ni maksudnya R kita adalah 0, 2, theta daripada 0 sampai 2 pi. Ataupun 360 lah. 2 pi itu adalah 2 pi radian. Okey, itu. Jadinya kat sini, apa saya cakap tadi saya nampak lagi mudah untuk kita gunakan koordinat kutub. Tapi tak semestinya, kita tengok nanti. Sebabnya kita tengok kita punya fungsi ni, okey, ni adalah integran kita, function kita, permukaan kita. Okey, jadinya untuk cari luas permukaan, ingat balik formula dia, iaitu S. S sama dengan kamiran R, kemudian di sini Fx kuasa 2, Fy kuasa 2 tambah 1, sini dA. Okey, dA kalau kita gunakan koordinat kutub adalah R dr dθ, tapi kita tengok dulu macam mana kat sini. Okey, dalam kes ni kita fungsi tersebut diberi sebagai Z. 2Z beginilah. So kita manipulate, kita dapat Z. Okey, jadi kat sini F adalah Z. Okey. Kemudian Fx kuasa 2 tambah Fy kuasa 2 tambah 1 adalah Z. Okey, subscript kat sini adalah dengan Zx bermaksud ini dan lain-lain, etc. lah, etc. Okey, ataupun dan lain-lain. Okey, dekat sini, so bezakan dia. Kita ada Z, bezakan terhadap X, kita dapat apa? Di sini 2 ke depan tinggal macam mana saya nak buat ni? Saya nak tulis kita nak bezakan terhadap, kita dapat kat sini X. Tinggal X saja. Tambah kemudian sini bezakan terhadap X dapat kosong, so tak ada apa-apa. Kemudian beza terhadap Y. Sini X saja, tak ada Y, so jadi kosong. Tambah beza terhadap Y dapat 2Y bahagi 2, tinggal Y kuasa 2 tambah 1. Okey, ini adalah X kuasa 2, Y kuasa 2 tambah 1. Okey, sampai ke sini kita kata, oh ni X kuasa 2 ni, kita boleh jadikan dia sebagai R kuasa 2 tambah 1.
Kan? Rantau kita tadi, boleh guna ni, senang je kan. Yang ni pun dah makin pendek nampak. Jadinya, oleh itu, luas permukaan, kita gunakan koordinat kutub. Iaitu, tergantikan dalam ni. Okay, so ni F kuasa 2, Fy kuasa 2 tambah 1, ataupun Z lah kan. Di sini, dapat R kuasa 2 tambah 1, punca kuasa. dA adalah R dr d theta. Yang mana R daripada 0 sampai 2. Theta daripada 0 sampai 2 theta. Okey, apa? Ada masa lagi. Okey. So nak bezakan macam mana ni? Kita boleh, kalau saya sebelum ni saya tunjuk cara yang beginilah kan. Kita ada yang dalam, ni ada di luar, so kita boleh. Tapi kita guna cara yang kita dah secara konsisten kita dah gunakan tadi. Kita gunakan penggantian. So let's say kita ambil U sama dengan R kuasa 2 tambah 1. Sekarang ni kita nak fokus yang dalam je. Okey, maka du dr sama dengan 2R. Kemudian kita ada R dr. Maka kita ambil 1/2 du sama dengan R dr. Kita bawa yang atas, 2 bawa yang bawah, ke bawah. Okey. Kemudian apa lagi? R kuasa 2 tambah 1 adalah U. Jadi punca kuasa U nanti. Kemudian okey, R sama dengan 0 bermaksud U sama dengan 0 tambah 1. Iaitu 1. R sama dengan 2 bermaksud U sama dengan 2 kuasa 2 tambah 1 iaitu 5. Okey. Oleh itu, kita boleh je nak buat terus. Kita sekali je. Oleh itu, S sama dengan, tak berubah, 0,2 pi. Yang dalam dia berubah. R sama dengan 0 bermaksud U sama dengan 1. R sama dengan 2 bermaksud U sama dengan 5. Kemudian punca kuasa, R kuasa 2 tambah 1 iaitu U. R dr du. Kan? R dr adalah setengah du. Saya buat macam ni lah, nak bezakan. Kemudian d theta. Okay, so ni senang nak kami kan, kita keluarkan je setengah. Sini saya tertinggal. Theta sama 0, 2 pi. Kat sini, kita ada U sama dengan 1, 5, U kuasa setengah, iaitu punca kuasa bagi U, du. Theta. Setengah. Kami kan U kuasa setengah adalah U 3/2, iaitu 3/2. Sini. Kita nilaikan dia, evaluate. Okey. Saya keluarkan U kat sini. Tak ada masalah, sebab dia pemalas, kita boleh keluarkan dia. Saya dapat 1/3, 2 pi. Kemudian sini U ataupun 5 3/2 tolak 1 3/2. Okey. Kemudian ni adalah semuanya adalah pemalar kan. Semuanya adalah pemalar. Jadi saya ada 5 3/2 tolak 1 bahagi 3. Ini adalah 1. Saya kamikan. 1, 3. Saya kamikan, saya dapat theta 2 pi kosong. Saya gantikan, jadi saya dapat 2 pi per 3, 5, 3/2 tolak 1. Okay. So jawapan dia apa? 21.321. 7 dah pukul 4 dah. Siapa yang ada benda terpaksa leave lah. Okay. So kita try check betul ke saya punya pengiraan. Okay, so saya dah buka dah. So saya tak perlu nak import apa. Saya boleh terus guna. Contohnya saya nak buat square root 2 ataupun square root 4. Saya boleh terus square root 4.
Okey. Saya tak perlu nak type import numpy sebagainya kan. Kalau nak pi, saya buat pi lah. Dia akan keluar pi. Kan. Memang dia faham lah. Okey. Kemudian tapi saya tak nak guna Sage ni. Okey, saya nak guna Python, saya keluar je. So buka je kat sini. Ya, awak boleh buat kerja dengan cepat lah sebenarnya kalau awak lah biasa. Okey. Okey, kat sini 2 saya nak dapatkan nilai perpuluhan kat sini. So 2 kali np dot pi bahagi 3 darab 5 kuasa 3/2 kan? 3/2 macam mana? 3 3/2. 3 bahagi 2.0. Okay, tolak 1. 21.3217. Betul tak? Betul. Okey. Jadinya kalau dalam exam, gunakan dia. Okey, 21. Oh, sorry. 1.3217. Okey. Kemudian apa lagi? Seterusnya, soalan ni, gunakan kamera ganda 2 untuk dapatkan luas bagi rantau yang dibatasi oleh X sama dengan Y kuasa 2 kan. Jadinya kalau kita ada Y sama dengan X kuasa 2, dia adalah okay, tengok soalan 5. Katalah kita ada Y sama dengan X kuasa 2. So dia adalah kuadratik. Maksudnya kalau sini X, ini Y, sini X, jadi lengkung kita dia akan jadi macam ni. Kan? Sorry. Kenapalah dia ada pintasan? Dia tak ada pintasan lah. Lebih kurang Tapi sekarang kita punya berbeza. Kita terbalik. X sama dengan Y kuasa 2. Artinya kalau kita ada graf macam ni, apalah. Ya, ni kan. Ni. Maka graf kita adalah graf macam ni. Okey. Dan di sini kekal Y, X. Okey. Ini adalah Y sama dengan X kuasa 2. Ini adalah X sama dengan Y kuasa 2. Okay. Itu sebab kalau tengok bahagian atas ni, ini adalah graf apa? Ini adalah graf Y sama dengan square root X, which is manipulation of sini. Okay. Dan di bawah ni Y sama dengan square root X minus. Okay. Okay. Kemudian kita kata rantau dibatasi oleh Y kuasa 2 sama dengan X dan Dx sama dengan 3 tolak 2Y. Berikan dia kata cari luas. Okey, kalau cari luas kamera ganda 2 maka integran adalah 1. Okey. Senang aja kan? Integran 1 maksudnya tak pernah pening lah nak kami kan. Okey, berikan jawapan dalam sebutan 4 tanpa perpuluhan. Okey, jadinya satu lagi iaitu X sama dengan 3 tolak Y. Oh, sorry. Okey, X sama dengan 3 tolak 2Y. Okey, so kat sini kita manipulate, kita dapat 2Y sama dengan apa? 3 tolak X. Kemudian Y sama dengan 3 tolak 2 tolak X per 2. Okay. Ataupun negatif X per 2 tambah 3 per 2. Maksudnya dia punya kecerunan adalah setengah, negatif setengah, sorry. Pintasan Y dia adalah 3/2 kan. Jadinya kalau macam ni graf kita, jadinya saya nak ambil let's say okey, kita gantikan. Okey, ni persamaan kita. Okey, bila of course lah, bila X sama dengan kosong, maka Y sama dengan 3/2, pintasan Y lah. Kemudian bila Y sama dengan kosong, maksudnya Y sama dengan kosong, maka X sama dengan 3. Ataupun awak boleh tengok kat sini. Bila Y sama dengan kosong, X sama dengan 3. Jadinya kita ambil satu titik sini, 3. Satu lagi,
Sini adalah separuh, 3, kemudian 1 sini. Let's say kita ambil apa saya buat ni? 3/2 adalah 1.5 kan? So ni adalah 3, 1.5 sini. Okey. Dan ini garis kita. Sini adalah 3/2. Okey, jadinya dia kata rantau ni mesti dibatasi oleh lengkung biru dan juga X sama dengan jadi tak habis ni, saya kena panjang lagi sebenarnya. Jadi macam gini. Sebenarnya tak lukis sangat, tak lukis betul-betul pun tak apa, kita boleh cari dia punya intersection. Jadinya kalau kita nak apa yang kita nak adalah jadinya kalau kita nak kamikan, kita kena tahu paling senang kita kamikan terhadap X lah, kan? Maksudnya, kamikan terhadap X dulu, baru Y. Jadi kita kena tahu A, kita kena tahu B. Kemudian yang atas tolak yang bawah. Maksud saya, yang sini, yang hijau tolak yang biru, kita dapat yang tengah-tengah. Jadinya kita sebenarnya tak lukis pun tak apa, tapi saya cadangkan lukis lah. Jadinya kat sini, kita cari titik perselangan. So kita ada apa tadi soalan. Y kuasa 2 sama dengan X. Jadi saya nak buat X sama dengan Y kuasa 2, iaitu persamaan yang pertama. Dan persamaan kedua, X sama dengan 3 tolak 2Y. Jadi itu Y kuasa 2 tambah Y tolak 3 sama dengan kosong. Kemudian kita boleh kita boleh faktorkan Y, let's say saya nak 1, 3, ini positif, maksudnya sini mesti positif, sini negatif kan. Darabkan balik Y kuasa 2 tambah 3Y tolak 2Y, jadi tambah 2Y betul, tolak 1 darab 3 tolak 3. So kita ada Y sama dengan negatif 3, 1. Jadinya kat sini A sama dengan negatif 3, B sama dengan 1. Oleh itu kamiran kita itu kamiran kita apa saya buat ni. Oleh itu luas A adalah R integran 1 dA adalah jangan bagi ruang, kita cukup ruang lagi. Saya nak buat Y kemudian. Jadi Y mesti berada di luar. Negatif 3, 1. Kemudian X. X kita tengok kita akan kamikan daripada bawah ni, kita ada jalur. Kita akan gerakkan dia ke atas. Jadinya jalur kita jadi macam ni. Sentiasa bila kita gerakkan, yang bawah, batas yang belah kiri ataupun yang bawah ni, adalah mana apa saya kena guna hijau ke hijau boleh sebab ini biru kan. Sentiasa yang belah bawah ni adalah yang pada lengkung X sama dengan Y kuasa 2, dan sentiasa yang belah atas adalah pada garis ni. Jadinya dia tak berubah lah kan. Jadi yang belah bawah adalah X sama dengan Y kuasa 2. Yang belah atas, yang ni, ataupun kita kata belah kanan lah dalam gambar ni adalah Y kuasa 2. Betul lah Y kuasa 2 yang ni. Yang ni adalah berapa tadi? Ni 3 tolak 2Y. Integran 1. dA maksudnya dx dy. Kita kamikan dia. Kemudian sini kamikan terhadap x.
evaluate nilai dia. Semua gantikan dengan pada X. Sini kita dapat, kita gantikan 3 tolak 2Y, masukkan dalam X, tolak, gantikan X dengan Y kuasa 2. Jadi Y. 3 tolak 2Y tolak Y kuasa 2 dy. Senang je kan, ni kuadratik, maksudnya kita boleh kami satu persatu. 3Y tolak 2Y kuasa 2 per 2 dapat Y kuasa 2 tolak Y kuasa 3 per 3. Sorry, negatif 3. Kemudian 3 kali 1 tolak, ataupun tak betul sebab je. Okey, 3 nanti kalikan 1, 3 tolak 1 tolak 1 per 3 tolak 3 kali negatif 3 negatif 9 tolak negatif 3 kuasa 2 9 tolak kat sini tricky sikit, negatif 3 kuasa 3 dapat negatif 27 bahagi 3 negatif 9 tambah 9. Kalau salah tu nak tahu. Okey, jadinya kalau nak cepat kan, silap. Jadi kat sini 3 jadi 2. 2 tolak 1 per 3 tambah 9 sama dengan 11 tolak 1 per 3 sama dengan 10 2 per 3. 3 macam nak kira? Okay. 10 0.6667 lah kan? Betul ke? Betul. 10 6667. Lagi. Oh, lupa pula kena 4 tempat perpuluhan. Ni betul. Betul lah. Okey. So, jawapannya yang ni. Okey. Jadinya kalau awak macam saya sebelum dalam kelas terakhir saya tunjukkan awak boleh gunakan Sage Math. Kenapa saya tak keluar kat sini? Saya tak tahu. Tak apa. Sekejap ya. Sage Notebook. Kita boleh, awak juga boleh gunakan kameran pada Sage ni. Okey. Let's say kita try. Kita nak kamerkan, ini soalan apa ni? Soalan 5 soalan 5, betul-betul. Kita nak kamerkan yang mana? Okey, kat sini. Kita nak kamerkan ni, kita try Saya berapa panjang ni saya pun tak sure juga akan dapat jawapan yang memuaskan hati ke tak. Okey, kita takrifkan var X, sebab ada dua kan, X dengan Y. Y. Okey, maksudnya dia faham lah ini adalah variable ataupun boleh ubah. Kemudian kita nak kamerkan integral. Kemudian dalam dia adalah integral. Kemudian integral ni adalah yang dalam yang dalam ni. Kemudian integral dia adalah 1. Kita nak kamerkan terhadap X. Batas kita adalah Y kuasa 2. Batas bawah dulu. Dan batas atas adalah 3 tolak 2Y, 3 tolak 2Y. Tutup. Cukuplah kameran yang belah dalam. Kemudian koma, kameran yang belah luar pula. Sini. Jadi integran kepada kameran belah luar adalah semua yang dalam ni. Kita nak kamerkan terhadap, jadi kita ni kekalan di sini. Kamerkan terhadap Y. Kemudian integran dia adalah negatif 3. Sorry, dia punya batasnya negatif 3 dengan 1. Tengok dapat tak? Takut tak berapa jadi sangat. Okey. Panjang sikit kan? Takut tak boleh. Kalau jawapannya 32 per 3. Kan betul tak? 32 per 3 adalah 10 2 per 3. Okey? Kalau kena convert lah. Saya tak ingat lah macam nak convert. Sebab jawapan dia, kekuatan Sage Math ni ada bagi awak jawapan dalam pecahan. Kan? Jadinya awak kena convert kan. Ni pecahan ni senang lah, 32 per 3 okey lah. Kadang jawapan ni pecahan panjang-panjang kan. Sampai tambahan ni sign apa semua. Jadi awak kena convert dia. Saya tak ingat macam nak convert dia kepada perpuluhan. EBAF, evade, ni ke? Saya tak ingat.
Evaluate. Tak ingat. Tapi tak apalah, saya rasa itu pun dah mencukupi. Jadinya, saya tak kisah awak nak guna ni dalam exam ke, dalam quiz nanti ke. Kan, tak kisah awak nak gunakan. Tapi dengan syarat dalam kerja, untuk quiz boleh lah kan. Tapi kalau dalam final exam nanti, awak kena tunjukkan jalan kerja. Kalau awak bagi saya jawapan terus, saya tak. Dan saya kira-kira, katalah ada pelajar, let's say ada pelajar yang dia konon-konon buat jalan kerja kan. Tapi jalan kerja, dummy ni jalan kerja, tiba dapat jawapan yang betul kan. Nanti saya akan tengok lah, saya akan cuba kira. Okay, kalau salah, saya akan bagi salah lah, walaupun jawapan betul. Okay, jadinya contohnya kat sini, kita boleh try yang lain. Let's say kita nak buat yang mana? Okay, yang ni kita cuba yang ni. Okay, saya nak boleh clear ke? Okay, saya clear. Okay, so saya nak kamikan di sini. Okay, so saya ada variable R dengan theta. Saya buat var R. Saya boleh gunakan apa-apa nama as long as saya declare dia. Kemudian theta, saya guna theta lah sebab saya tak nak ubah. Saya tak berbeza yang lain. Sekejap, jawapannya berapa tadi? Kalau senang, ni macam panjang sikit, saya nak guna yang senang lah. Kita try yang lain. Ni jawapannya apa? 14. Okey, jawapannya 9 pi per 2. Okey, saya rasa okey. So, kita akan kamikan yang ni. Okey, kita ada var variable R dan theta. Kemudian kita nak kamikan integral. Okey, format dia macam ni tau. Format dia integral F, kemudian kamikan pada X, terhadap X, kemudian batas bawah, batas atas. Macam tu je. Tapi kalau double integral, maka F ni, formula kesemua ni awak kena masukkan dalam F. Maksudnya, awak akan ada integral F, X, A, B, macam tu. Dan yang kedua ni mestilah Y, C, D. Macam tu. Okay, so jadinya kat sini, integral, kemudian square root 9 tolak R kuasa 2. R kuasa kena buat 2 kali dot. Okey, 9 square root 9 tolak kuasa 2, kamikan terhadap R daripada 0 sampai 3. Kemudian dah selesai. Yang selesai ni akan jadi integral kepada integran. Dah keliru. Integran kepada kamilan yang kedua. Tapi command ni integral untuk kamikan. Okey, kemudian kita kamikan terhadap theta daripada 0 sampai pi per 2. Ini dapat jawapan 9 per 8 pi kuasa 2. Betul kan? Apa yang salahnya? Sorry. Jadi saya tertinggal satu benda. Okey, tengok bila kita kamera ni kena hati-hati. Integran kepada kamera yang dalam ni bukan 9 tolak R kuasa 2, tapi square root ataupun R, sebab kita ada R kat belakang ni. Kan jadinya R darab square root 9 tolak R kuasa 2. 9 bahagi 2 pi. Itu di sinilah. Okey, cepat kan? Okey, just in case awak tak boleh nak install SageMath, awak boleh buka begini, klik sini kan. Ni dah habis awak type SageMath. Tak apa. Kemudian dia ada Sage Cell Server. Awak tak payah install pun tak apa. Tapi kena ada internet connection saya rasa. Okey, jadi awak ambil command ni semua ni. Okey, awak copy. Ataupun maksudnya awak type je lah. Awak type command awak dalam ni. Awak type sini. Kemudian awak evaluate. Evaluate. Apa tak boleh? Saya tak declare variable. Okey. Saya kena declare variable. Okey, dia tak faham kan kalau kita tak declare. Okey, declare variable R dan theta, kemudian kita integrate, double integration. Okey. Dapat jawapan 9 per 2 pi. Okey. Itu senang je. Dapat jawapan, tapi ingat dalam exam SageMath ni awak untuk double check kerja awak. Okey. Tapi jangan terperangkap lah kan, katalah awak double check salah. So jadi awak cuba buat lagi. Kan awak buat lagi, salah lagi. Jadi awak buang masa kat situ je.
Padahal kalau awak salah calculate, mungkin awak hilang markah jawapannya tapi jalan kerja ada markah. Kan? Jadinya jangan terperangkap lah. Awak kena buat pertimbangan sendirilah. Okey. So, minta maaf lebih 20 minit. Tapi saya rasa matlamat saya tercapai lah untuk tunjukkan semua ni. Ada apa-apa soalan ke? Tak ada apa, 25 orang tinggal. It's okay. No problem. Tadi sampai 80 orang kan? Adakah soalan? Okey, tak ada tak apa. Exam kita jangan lupa nantilah tarikh. Just by the time nak tunggu exam tu, awak ada apa-apa soalan boleh email saya lah. Saya akan cuba jawab cepat yang mungkin lah yang saya boleh. Okey, jadi saya minta maaf lah apa-apa kesilapan yang saya buat sepanjang pengajaran kursus ni. Okey, so saya ucapkan semua berjaya lah pada awak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lah. Okey. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama.